Ini berkaitan dengan promosi lah. Yang promosi ini, adakah kita melaksanakan program-program merancang secara dengan bagus program promosi kita dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kita dengan tim yang kita ada. Bagaimana kita, adakah kita meletakkan ada departmen pemasaran yang kecil pun tak apa dalam bisnes kecil. Ini menunjukkan pada kita bahawa kadang-kadang dalam waktu kita kecil, kita letakkan juga sedikit ruang dan masa untuk kita seolah macam kita ada departmen pemasaran lah. Senang kita nak letakkan bahan dan sebagainya, dan juga asasi kajian, kita boleh buat research tentang periklanan kita adakah efisien atau tidak. Dan seterusnya ialah bagaimana kita nak memperkuatkan kegiatan promosi, mengatur tim pemasaran dan juga jualan, nak follow up kegiatan kita, nak pastikan promosi kita berterusan, nak memastikan bahawa kita ada satu konsep yang boleh kita kawal isu penjualan, kerana pemasaran saja tak ada apa-apa, penjualan juga satu benda yang tidak boleh menguntungkan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah bagaimanakah pengurusan pembekal. Pengurusan bekalnya maksudnya kita mengawal pembekal kita secara sistematik dan juga secara berterusan. Bagaimana kita nak memengaruhi pembekal kita supaya sentiasa menyokong production kita, dan bagaimana kita nak memastikan bahawa pembekal kita mempunyai hubungan yang bagus, bagaimana kita nak berkomunikasi secara baik dengan setiap pembekal kita, bagaimana kita nak menyediakan tim pekerja kita yang boleh berkomunikasi dengan baik dengan pembekal. Itu yang dinamakan pengurusan pembekal. Yang kelimanya, intelijen pasar lah. Intelijen pasar cara biasanya dia ada dalam 2, 4, 5 persoalan yang dibuat. Tapi kalau kita ringkaskan, ia soalan macam kita mencari informasi pada pelanggan, kita membuat kartu kajian, dan juga kita membahaskan perubahan-perubahan keinginan, keperluan pelanggan, kita membuat analisa tentang kepuasan pelanggan dan juga tengok pada produk-produk bersaing, dan juga kita melakukan pengawasan pada pesaing secara sistematik dan secara berterusan. Kita melihat apakah kelebihan pesaing yang kita boleh letakkan kita lebih ke hadapan daripada pesaing, dan seterusnya kita menggunakan berbagai informasi mengenai pelanggan dan pesaing dalam perencanaan strategi. Mari kita ada satu data yang boleh kita kumpulkan untuk kita melihat tentang pergerakan pesaing ini, dan juga meletakkan bahawa kita boleh terus bersaing dalam dunia persaingan yang begitu sengit sekarang ini kan. Itu yang kelima. Yang keenamnya, dia ada 5 soalan. Cara ringkasnya adalah dalam pengembangan produk ini, kita kena persoalkan diri kita adalah setakat mana kemampuan kita untuk mengembangkan konsep produk servis kita yang lebih baik dan jelas di mata pelanggan. Yang seterusnya ialah bagaimana kita nak meningkatkan pembaruan yang ada dalam supaya produk kita sentiasa sesuai dengan pasaran lah. Yang seterusnya adalah bagaimana kita meletakkan fungsi, pertukaran fungsi antara departmen, unit-unit kita secara efisien untuk memastikan produk kita berkembang dan memenuhi kehendak pelanggan. Yang seterusnya adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa waktu-waktu yang kita pakai ini secara optimum dalam kita melaksanakan perkembangan produk kita, dan seterusnya kita membuat satu kerjasama lah di antara kita, kadang-kadang dengan pelanggan, kadang-kadang dengan pesaing sendiri pun, untuk kita memastikan produk kita berkembang secara lebih bagus dengan pesaing, dan kerjasama dengan supplier kita untuk pastikan perkembangan produk kita berada pada track yang kita perlukan. Itu dalam perkembangan produk. Dalam pertama pelanggan ini, dia ada 3 soalan, tapi kita ringkaskan adalah kita mengumpulkan informasi tentang pelanggan, kita memberi respon yang cepat kepada pelanggan, dan kita meletakkan membuat analisis kepuasan pelanggan. Kita boleh refer balik pada strategi analisis kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Itu yang ketujuh. Yang ke-8nya adalah